Kemudian kita pergi kepada bacaan tasyahud. Saya sebut tadi, tasyahud awal tidak ada selawat ikut pendapat yang sahih. Kalau siapa yang nak baca selawat, tidak menjadi satu kesalahan pun. Kerana ia doa untuk Nabi SAW. Tapi hadis sahih tak menyebutkan demikian. Tasyahud, yang kita kata tasyahud ni, sebelum selawat, yang mana dia berakhir dengan syahadah, tu tasyahud. Sebab tu dipanggil lafaz tu tasyahud, kerana berasal daripada perkataan syahadah. Maksudnya dalam tasyahud ini, kita diminta untuk bersyahadah. Lafaz tasyahud ada banyak. Ada tasyahud Ibnu Abbas, ada tasyahud Ibnu Mas'ud, ada tasyahud Abu Musa, ada tasyahud Aisyah radhiyallahu anha. Yang tuan-tuan dan puan-puan baca dalam solat tuan-tuan dan puan-puan tu, itu adalah tasyahud yang Nabi ajar kepada Abdullah Ibnu Abbas. Macam mana bacaannya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. So itu tasyahud Abdullah Ibnu Abbas. Inilah pilihan Imam Syafi'i. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan baca. Kerana kita ni kebanyakan ustaz kita yang dulu-dulu ni memang mazhab Syafi'i, baca kitab fiqh Syafi'i. Salah ke ustaz? Tak salah. Hadis ni sahih. Boleh baca, boleh teruskan. Cuma kita kena tahu, di sana ada lagi tasyahud yang lain yang Nabi ajar pada sahabat yang lain, yang mana sedikit berbeza lafaznya. Kita tengok. Di sini ada riwayat Ibnu Mas'ud. Yang ni paling sahih. Dari sudut sanad ni paling sahih. Kerana dia diriwayat Bukhari dan Muslim. Datang daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi ajar Abdullah bin Mas'ud. Macam mana bacaan dia? Tak jauh banyak beza pun. Tak jauh pun. Cuma adalah beberapa perkataan. Tengok. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So dia beza sikit. Dia beza kat mana? Pertama dekat awal, yang kedua dekat ujung. Ada riwayat dia tambah az-zakiyat. Ada riwayat tambah. Tapi kesemua ini dibenarkan. Ada yang baca assalamu alayka ayuhan nabi. Ada baca assalamu ala nabi wa rahmatullah. Assalamu ala nabi wa rahmatullah. Dia tak ada assalamu alayka, tak ada. Ada juga sahabat yang buang alaika lepas Nabi wafat. Maka dalam isu ni ada keluasan. Orang tanya Imam Syafi'i, pasal apa tasyahud ni beza-beza? Patutnya tasyahud ni kena satu. Imam Syafi'i berpandangan seperti mana Al-Quran pun Allah Ta'ala izinkan untuk kita baca dengan 7 cara, maka begitu jugalah tasyahud. Allah, Nabi izinkan kita baca dengan beberapa cara, dan kesemuanya memenuhi. InsyaAllah salat menjadi sah. Cuma jangan buat tasyahud sendiri saja. Tahu tasyahud sendiri? Dia main reka sendiri, ikut sukaku. No. Kena ambil daripada riwayat. Kerana sahabat-sahabat ni semua ambil daripada Nabi SAW. Nabi bagi keringanan. Ada tambah, ada kurang di sini, tak apa, tak ada masalah. Okey? Baik. Hadis Ibnu Abbas yang saya baca tadi, yang tuan-tuan dan puan-puan hafal daripada kecil dulu ni riwayat Muslim. Kurang sahih, bukan tak sahih, tapi nak dibandingkan dengan yang atas tu sahih lagi lah. Tapi dia dipilih oleh Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i pilih yang ni? Imam Syafi'i ni tak tahu ke yang tu lebih sahih? Imam Syafi'i tahu. Cuma dia kata aku suka yang ni kerana yang ni lafaznya lebih kemas dan lebih banyak. Kerana ada perkataan al-mubarakat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, kan? So ada tambahan perkataan mubarakat. So dia ada tambahan lafaz untuk puji Tuhan. At-tahiyat, segala pujian yang diberkati, selawat dan juga kebaikan, semuanya untuk Allah.
Kan kita berselawat atas Nabi pun kita minta ke Allah kan. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkatan Allah. Assalamu alaina, salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi dalam riwayat yang lain menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So kedua-duanya dibenarkan, kesemua lafaz ni dibenarkan. So kalau kita dengar sayup-sayup orang sebelah baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita tahu dia baca tasyahud yang ada disebut dalam hadis, dalam riwayat yang berbeza daripada apa yang kita belajar. It's okay. Jangan pula dia kata, tuan-tuan, saya solat di Mekah tuan-tuan, depa dalam tasyahud pun depa duk puji Muhammad bin Abdul Wahab. Bila? Iyalah dia kata Muhammad, saya dengar, saya dengar wa asyhadu anna Muhammad abduhu tu dia ingat Abdul Wahab. Banyak sangat tengok cerita Ramli kan. Dia kata dia orang ni Wahabi teruk tu. Sebenarnya kita yang jahil. Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Dia dengar sayup je kan, lepas tu tuduh orang. Padahal dia baca kitab biasa. Apa sangat kitab yang dia baca kan? Jangan sombong kan. Okey, dan jangan tuduh orang. Baik. Ada riwayat daripada Abu Musa, at-tahiyatut tayyibat was-salawatu lillah. Ni kurang sikit. Dia tak ada perkataan al-mubarakat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kat sini tak ada wa asyhadu an. Dia tak ulang. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun boleh juga. So pilihlah. Nak Ibnu Abbas ke, Ibnu Mas'ud ke, Abu Musa ke, Aisyah ke, Ibnu Umar ke, boleh. Bagus lagi tukar-tukar. Hari ni saya nak baca tasyahud Ibnu Abbas. Esok Ibnu Mas'ud. Supaya kita dapat rasa semua lafaz-lafaz tasyahud. Ada seorang ustaz, saya tak mau sebutlah nama dia, tapi dekat Penang jugalah. Bila ada sahabat saya duk share pasal lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud dalam Facebook, dia duk marah. Dia kata apa nak pening dengan orang awam. Orang awam ni amal cukup dah tasyahud ni, hafal daripada kecil. Yang kita nak pening dengan dia orang pasal apa? Saya ingat, tuan-tuan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang baru dengar tasyahud ni ada banyak versi, betul? Tapi tuan-tuan rasa pening tak? Nak pening buat apa? Aku tak larat apa? Aku buatlah style aku. Ada tak saya kata tuan-tuan, balik ni pastikan hafal. Kalau tak, datang seminar akan datang saya buat rotan, pukul semua. Barulah pening. Ni tak pening pun. Saya nak bagi tahu ada keluasan. Siapa yang rasa nak hafal, nak rasa amalan dia lebih sikit daripada sebelum pergi seminar, kan bayar seminar ni. Takkanlah sama balik pergi sebelum datang dengan selepas datang. Betul tak? Kita mari kuliah, ustaz bagi mengajar kuliah. Kita kena pastikan aku datang sebelum kuliah dengan aku balik lepas kuliah beza, baru betul pergi kursus. Sebab bayar kan? Buang masa duduk kat masjid sejam dengar ustaz bersyarah, tapi tak ada benda baru yang kita tahu. Alasan ustaz bukan tak mau cerita benda baru. Nanti tuan-tuan pening. Kami nak ilmu ustaz. Kami nak ilmu baru yang kami nak supaya ustaz terang pada kami. Bukan untuk ustaz pening dengan kami, tak. Tapi ada orang dia macam tu. Dengar benda pelik sikit, dia rasa pening. Dia takut dengan orang awam. Dia ingat orang awam pun tak apa nak cerdik macam dia. Bukan semua orang awam macam tu. Ada yang lawyer, ada yang hakim, ada yang engineer. Saya bawa orang pergi haji, 32 orang. Saya bawa orang pergi haji baru ni. Jutawan ada, doktor ada, pilot ada. Saya cerita masalah khilaf. Boleh faham? Bijak. Bukan semua orang yang dengar kita ni semua jenis SPM tak lepas. Dan kalau dia SPM tak lepas pun taklah bermakna dia tu teruk sangat. Mungkin dia ada masalah lain. Mungkin dia tak boleh nak belajar secara formal. Tapi bila dia dengar penjelasan slow-slow, dia boleh faham. Kenapa kita nak downgrade dengan orang awam ni? Yang menjadi masalah ni bukan orang awam. Ustaz-ustaz yang terlalu mengambil berat tentang masalah orang awam.
Patutnya dia tolong rungkaikan orang awam pening. Dia pula kata, jangan, nanti orang awam pening. Hang tolong rungkai lah. Takkan Nabi nak bagi umat pening? Nabi ajar beza-beza kan? Sahabat Nabi dengar, beza-beza lah. Imam Syafi'i tolong rungkaikan. Kesemuanya boleh. Seperti mana Quran pun boleh baca 7 cara. Takkan tasyahud tak boleh baca berbeza-beza? Imam Syafi'i tolong rungkaikan. Imam Syafi'i tak ada kata, okey, pengikut aku baca Ibn Abbas je, yang lain jangan baca. Nanti pening. No. Dia kata, aku pilih yang ni kerana lafaznya lebih banyak daripada yang lain. Tapi nak baca yang lain sah. So, selesai masalah. Dengar orang baca yang berbeza sikit. Mengajar di masjid. Kita duduk di Masjidil Haram, dengar Hambali, guru Hambali mengajar. Ajar tasyahud berbeza sikit, kita tahu, ini dia pilih Ibn Mas'ud. So, barulah orang tahu. Ini pernah pergi kursus seminar kan, gitu kan? Nampak beza sikit lah. Maksudnya, kejahilan kita tu dapatlah kita kurangkan daripada sehari ke sehari. Kan? Sebab tu ada pesan, dia kata, kita ni bila jahil, jangan tunjuk semuanya. Sebab esok nak pakai lagi jahil tu. Jangan pakai semua hari ni. Esok nak pakai lagi jahil tu. Manakala selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah yang kita baca tu. Okey, majoriti ulama kata ini sunat. Tetapi mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang saya pegang, ia kata wajib. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang beriman untuk selawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya bila Allah Taala kata wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi. Salatlah ke atas Nabi. Selawatlah ke atas Nabi. Wa sallimu taslima, dan berilah salam kepadanya. Maka Imam Syafi'i kata ayat ni menunjukkan wajib. Tetapi sepakat ijma' ulama' mengatakan selawat di luar salat tidak wajib. Maka hanya tinggal satu je tempat untuk jadi wajib. Bila? Tasyahud akhir. Maka Imam Syafi'i memilih salawat Ibrahimiyah wajib dengan nas Quran. Okey. Selawat di luar tak wajib. Cuma sunnah muakkad kan. Terutama bila nama Nabi disebut. Sehingga Nabi kata al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil ni adalah orang yang bila namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat ke atas aku. Dia tak selawat atas aku. So bila nama Nabi disebut, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuma ada satu orang geng-geng anti hadis. Dia kata, sekejap kita ni jap, saya pun penat kat ni. Cakap 6 jam ni. 6 jam. 6 jam orang saya cakap. Baik. Geng-geng anti hadis dia kata hadis telah menjadikan orang ni mementingkan dan mendahulukan Muhammad lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana bila nama Nabi disebut, kita disunatkan untuk sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama Tuhan disebut, ada tak galakan kata subhanahu wa ta'ala? Ni golongan anti hadis. Sebahagian mungkin dah dengar lah jawapan, tapi kalau orang tanya kita direct jawapan, kita nak jawab apa? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, zaman ni bukan zaman kita nak sekat ilmu. Zaman ni kita kena bincang ilmu supaya orang awam mendapat limpahan ilmu tu. Bila nak berdepan dengan golongan macam ni, paling tidak dia adalah sedikit perisai. Kalau tak timbul syok, betul juga. Bila sebut nama Nabi, ada hadis kata, siapa tak selawat bila nama Nabi disebut, bakhil. Tapi kalau nama Allah, ada? Ada tak galakan untuk sebut subhanahu wa ta'ala? Tak ada hadis. Macam mana nak jawab? Ada golongan anti hadis dan menulis dalam Facebook, menulis dalam web, menggunakan hujah ni untuk bantai golongan-golongan yang menamakan diri mereka ahlus sunnah wal jamaah. Mereka kata kita bukan ahlus sunnah, kita ahlul Quran. Kerana sunnah telah menjauhkan kita daripada Allah, mengagungkan Muhammad lebih daripada Allah Azza wa Jalla.
Ya? Dia kata selawat dalam Quran tu restu saja. Bukan bila nama Nabi disebut kena selawat. Mana ada ayat Quran kata bila nama Nabi disebut kamu kena selawat? Dia kata sallu alaihi, restukan dia. Restu dia tu, redha dia jadi Nabi. Tu maksud dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan, hujah depa ni bukan hujah, sebenarnya kekeliruan yang mereka timbulkan ni, kalau kita tak jadikan orang awam kita biasa dengar perbahasan ilmu, depa akan timbul syak dan lama-lama dia orang akan ikut geng-geng ni. Kita punya takut ni bila ada buku Kristian disebarkan, punya takut sebab kita tak bagi ilmu pada masyarakat awam. Bagilah ilmu supaya bila dia dah berdepan dengan situasi, dia tahu ada senjata, dia kata ini Kristian, ini bukan akidah Islam. Dia baca buku Syiah, dia tahu ni Syiah ni. Tapi bila dia buat soalan macam ni, lama-lama orang fikir, betul juga. Yang ni bahaya. Yang ni sangat bahaya. Okey. Jawapannya? Carilah sendiri. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin tak perasan dalam kehidupan kita seharian, sama ada dalam solat, dalam puasa, zakat, zikir-zikir harian, doa-doa yang Nabi ajar, kita baca untuk siapa? Kita baca untuk Allah. Bangun pagi kita doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati. Itu tidur tadi, mati sekejap. Dan kepadanya lah kami akan kembali. Bangun-bangun, terus masuk bilik air. Bila masuk bilik air, doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wahai Tuhan, aku berlindung dengan kamu daripada syaitan jantan dan betina. Masuk dalam toilet. Kemudian keluar daripada toilet, kita baca apa? Ghufranak. Wahai Tuhan, keampunanmu yang aku mahukan. Kemudian kita tengok cermin, ada doa yang tengok cermin, pakai baju ada doa pakai baju. Keluar rumah tadi ada doa pada Tuhan. Lepas tu pergi masjid, masuk aja masjid baca doa. Salat tahiyatul masjid, baca doa iftitah, takbir Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kemudian baca doa iftitah, puji Tuhan. Dalam Fatihah puji Tuhan. Dalam surah baca ayat Tuhan. Nak rukuk, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhan yang agung. 3 kali ataupun 10 kali. Dan kita bangun, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian kita sujud. Semua tu zikir untuk Tuhan. Kemudian kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Juga doa pada Allah supaya Allah memberikan kesejahteraan kepada orang yang salat. Kemudian kita doa kita zikir. Astaghfirullah. 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 Aku minta ampun pada Allah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga untuk Allah. Subhanallah 33 kali untuk Allah. Alhamdulillah 33 kali untuk Allah. Allahu akbar 33 kali puji Allah. Semua untuk Allah. Di mana yang kata kita lebihkan Muhammad? Lebih pada Allah. Tapi Islam mengajar manusia untuk menghargai orang yang berjasa. Islam mengajar kita ni terima kasih pada orang yang berjasa. Sebab itu Nabi menghargai sahabat dia. Walaupun ada sahabat dia yang buat silap. Hatib bin Abi Balta'ah buat pengkhianatan kepada Nabi walaupun dia tak masuk kan. Tapi perbuatan dia tu salah besar. Tapi Nabi tetap maafkan. Sebab Nabi tahu dia ni ahli Badar yang terlibat dan pernah berjasa dalam perang Badar. Dia orang yang beriman. Cuma dia silap kali ni. Nabi ampun dengan dia. Umar nak pancung kepala dia. Nabi kata jangan. Dia ahli Badar. Nabi ajar kita terima kasih ke orang. Yang kita buat doa daripada pagi sampai nak tidur balik. Nak doa masa nak tidur, nak tutup mata pun doa untuk Allah. Siapa ajar? Nabi ajar. Kita tak tahu cara nak ibadat kepada Allah.
Tak tahu macam mana cara nak puji Allah, melainkan dengan apa yang Nabi ajar. Maksudnya setiap pahala yang kita dapat, bahkan dengan amalan itu, insya-Allah kita doa dapat masuk syurga. Sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Semua ini dengan jasa dan bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh untuk terima kasih. Dalam banyak-banyak tu, Nabi kata, bagilah untuk aku satu, kerana aku yang mengajarkan agama ini. Bila nama aku disebut, kau sebutlah selawat ke atas aku. Paling tidak, tanda terima kasih kita sebagai umat kepada Nabi yang telah mengajar kebaikan kepada kita. Maka bila nama Nabi disebut, kita sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam selawat tu pun, bukan hanya untuk Nabi, kita doa pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Tuhan, selawat ke atas Muhammad. Dalam selawat pun ada doa pada Allah untuk beri selawat ke atas Nabi, untuk mengangkat darjat Nabi. Kok mana yang kata selawat ni, hadis ni telah mengagungkan Nabi lebih pada had? Cuba terang sikit. Agak okey ke jawapan tu? Okey lah kan? Okey lah jawapan tu. So, kalau jumpa geng-geng anti hadis, dia tanya soalan tu, jawab dengan jawapan ni. Maka tuan-tuan punya jawapan, insya-Allah standard PhD ni jawapan lah. Dia tanya pula soalan lain. Nanti dia tanya pula soalan lain. Tak apalah. Kalau ada seminar inti hadis nanti kita bagi tahu satu-satu hujah. Macam mana nak berdepan dengan golongan ni? Sebab ada satu orang lagi, dia tanya. Yang ni bukan inti hadis lah, tapi dia tanya soalan tu, nampak macam dia ada baca lah hujah-hujah golongan yang mempertikaikan hadis. Dia kata, Ustaz, kenapa kita perlu hadis? Quran kan dah cukup. Dia tanya saya soalan depan-depan, dia kata. Maka saya pun tanya balik soalan. Kita kadang-kadang, orang tanya kita soalan, pegang satu benda ni. Ni saya nak bagi pesanan. Soalan ni tak semua wajib jawab. Soalan yang wajib jawab, soalan kubur je. Betul bro? Soalan SPM pun tak wajib jawab. Kalau pengawas peperiksaan kata, pasal apa tak jawab? Suka hati saya lah. Yang face saya bukan you. Kan? Maksud soalan SPM pun tak wajib jawab. Jadi kalau dia tanya soalan, kadang-kadang soalan ni kita tak perlu jawab pun. Kadang-kadang bila soalan tu soalan provokasi, tak perlu jawab. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya soalan nanti, saya tak wajib jawab. Yang mana saya rasa macam best nak jawab, saya jawab. Yang mana saya rasa malas nak jawab, tak apa. Tuan-tuan tak boleh paksa saya. Tak berdosa Ustaz tak jawab soalan. Ramai lagi orang lain boleh jawab soalan. Maka saya tanya soalan kat dia pula. Kadang-kadang jawab soalan dengan memberi soalan. Kami pensyarah macam tu bro. Kadang-kadang dalam kelas student tanya kan. Student tanya soalan. Pensyarah ni dia pandai lipat, dia nak tunjuk. Dia tak tahu tapi dia tak nak tunjuk dia tak tahu. Doktor, apa yang punya pandangan? Kita pun apa masalah? You fikir macam mana? Itu maksudnya tak apa nak bersedia dengan jawapan lah tu. Pandangan awak macam mana? Ada pandangan lain? Okey? Semua buat assignment. Minggu depan kita bincang. Maka saya tanya soalan kat dia. Saya kata, ada makan makanan laut tak? Makanan laut. Ada? Makanan laut ni boleh makan? Boleh ya? Ada sembelih tak makanan laut? Tak sembelih kan? Quran kata, bangkai yang mati tanpa sembelih haram makan. Mesti lukakan badan dia sikit. Binatang buruan ni memang halal, tapi mesti lukakan sikit badannya. Kalau tak halal. Ikan, kita lukakan kat mana? Beli-beli kat pasar dah mati dah. Makan udang, makan sotong. Elok je lagi kan badannya. Kan? Kita tak sembelih pun. Dan kalau nak sembelih kat mana? Kat mana nak sembelih sotong? Dia pun heran. Ni first time. Why me? Kenapa aku yang disembelih? Jadi saya tanya dia soalan tu, kalau you makan makanan laut tak sembelih, maksudnya you pakai hadis. Kerana yang menghalalkan bangkai laut tanpa sembelihan dan tanpa melukakan mana-mana juzuk badan dia adalah hadis.
Nabi kata, bangkai yang ada dalam laut itu halal. Oh, dia kata, okey, saya faham. Kadang-kadang saya pun pelik juga geng-geng anti hadis ni. Dia boleh pakai Quran, sedangkan Quran tu cara riwayat sama macam hadis. Cara riwayat Quran sama macam hadis. Kenapa boleh pakai hadis, tak boleh pakai Quran, tak pakai hadis? Cara riwayat sama je. Dia kata riwayat hadis ni sebab ada riwayat palsu. Ada hadis palsu itulah menunjukkan ulama tu betul-betul hati-hati. Kalau dia orang tak jaga, semua hadis sahih. Bila jaga je tu yang ada dhaif, ada sahih, ada palsu. Sebab ada kawalan. Ada kawalan. Yang mana sahih kita pakai. Okey. Maka lafaznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid boleh diulang 2 kali lah. Lepas selawat dan lepas tabrik, lepas mengucapkan berkat, ataupun kita innaka Hamidum Majid di hujung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Kesemuanya datang dalam hadis. Yang tak datang dalam hadis perkataan Sayyidina memang tak ada. Dia hanya Allahumma salli ala Muhammad. Habis tu aku nak tambah Sayyidina boleh tak Ustaz? Dalam masalah ni ulama beza pendapat. Ulama mazhab Syafi'i kata, sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i kata, kalau tambah Sayyidina tu lebih bagus. Kerana ziyadatul adab, lebih beradab dengan Nabi. Tetapi sebahagian ulama kata tidak. Sekarang ni kita berada dalam dua persimpangan, 2 dilema. Adakah kita nak ikut cara Nabi ajar ataupun kita nak tambah kerana kita beradab dengan Nabi? Maka sebahagian ulama mengatakan ikutlah apa yang Nabi ajar kerana Nabi tu guru yang terbaik. Maka saya memilih yang tu. Tidak perlu menambah Sayyidina. Ustaz, saya sama ni saya tambah Sayyidina Ustaz. Solat tak batal. Solat tidak batal. Kita berbincang dari sudut afdal. Afdalnya sifat solat Nabi, inilah yang Nabi ajar sahabat tanpa lafaz Sayyidina. Dalam solat. Kalau luar solat nak panggil Sayyidina Muhammad, luar solat tak apa. Tapi dalam solat lazimilah apa yang Nabi ajar. Selawat ni tuan-tuan, boleh ke selawat reka-reka? Oh, 2-3 hari ni bising pasal ni. Orang duk bagi mesej kat saya pun tak tahu pasal apa. Dia kata, Ustaz, boleh ke reka selawat? Saya kata, macam mana nak reka selawat? Dia kata, iyalah, kita guna perkataan Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuan-tuan, sebenarnya selawat ni perkataan yang terbit daripada perkataan sallah. Sama ada Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Itulah selawat. Yang Allah Ta'ala ajar, yang sahabat sebut. Tapi kalau kita nak tambah lepas tu, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi, itu tak salah. Kerana itu bukan kita reka selawat, kita reka lafaz selepas selawat tu. Maka tak ada isu lah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab ulama pun ada selawat-selawat, lafaz lepas selawat tu yang direka. Tak apa, itu tak salah. Selagi mana dia menggunakan lafaz sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Boleh faham kan? Okey.